Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Maulana Muhammad. Dan yang biasa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita akan dapat bersama lagi pagi ini, alhamdulillah. Walaupun lewat sudah lewat sikit. Hari ini 3 hari bulan Februari, 3 Friday, penghulu segala hari Jumaat. Hari Jumaat bagi laki-laki diwajibkan solat Jumaat. Mesti pergi solat Jumaat. Tak boleh mesti kena pergi. Quote of the day, sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan tajuk kita ialah jangan kedekut. Liza, Assalamualaikum Tok Haji sekarang start live lewat ke sekarang? Tak berapa sihat jadi Tok. Kemudian hujan juga. Tadi pun hujan. Jadi kalau start pun tak boleh nak cakap. Jadi kita ambil ni, baru hujan dah berhenti sikit. Kita ambil masa yang sesuai je lah. Ya, salam Tok dan sahabat duha kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindum, Assalamualaikum dan salam Jumaat Tok. Serta sahabat syurga semua, singgah sebentar tengah kerja. Kerja sebagai satu ibadah. Niat kerja lillahi ta'ala. Tajuk kita hari ini, jangan kedekut. Dalam hidup kita ini, sudah semestinya kita akan berlumba-lumba berusaha supaya kita disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting kepada kita. Jadi, bagaimana dengan kedudukan kita? Adakah kedudukan kita ini kita terdiri daripada hamba Allah yang disayangi oleh Allah? Cuba semak dalam hidup kita. Sebagai contoh kita kata, Allah suka kepada orang yang miskin. Bagaimana orang miskin itu untuk disayangi oleh Allah? Orang yang miskin akan disayangi oleh Allah bila walaupun miskin dia masih lagi bersedekah. Itu tanda pengorbanan dia. Pada orang miskin RM1 itu terlalu besar, tapi mungkin pada jutawan RM1,000 itu tidak besar. Sebab itulah Allah lebih suka melihat, lebih sayang kepada hamba-Nya yang walaupun miskin tapi amal ibadat bersedekah itu diteruskan. Jadi orang miskin tak rugi. Nilai sedekahnya itu terlalu tinggi. Jangan kedekut. Kita sedekahkan. Duit kita tak akan kurang. Bahkan akan bertambah dan berlipat kali ganda jika kita mengamalkan sedekah. Apalagi bagi orang yang kaya. Bagi orang yang kaya, dia bersedekah, lagilah bagus. Tapi dari segi orang kaya, nilai pahala yang dia dapat tidak sehebat orang yang miskin bersedekah. Tapi orang kaya, dia ada nilai dari segi tawaduknya. Orang kaya yang tidak sombong, tidak igor, selalu beribadah kepada Allah. Itulah orang kaya yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perindu Rasulullah. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Jangan kedekut. Betul lah kamu, betul. Hujan ke posisi tumbuh? Hujan sokmo. Hujan sokmo. Basih macam bulan 12. Jangan kedekut dengan mak bapak, dengan suami, anak-anak. Saudara seorang susah, jangan dilupakan. Benar sekali. Jadi jika kita orang miskin, orang sederhana, untuk disayangi, akan disayangi oleh Allah dengan kita selalu bersedekah. Sedikit tak apa, tapi keikhlasan itu yang penting. Jadi tak semesti orang kaya boleh disayangi oleh Allah, orang miskin boleh disayangi. Tapi orang kaya juga akan mendapat disayangi oleh Allah jika dia tawaduk. Lagi apakah ciri-ciri bagi orang yang disayangi oleh Allah SWT? Iaitu orang yang mengorbankan masanya. Masa tidurnya dikorbankan. Dibangun awal pagi, dia buat tahajud, beribadat kepada Allah. Allah sayang kepada orang yang korban masa tidurnya. Masa tidurnya Allah sayang kerana dia berkorban. Masa orang lain tidur lena, dia sanggup bangun dan bermunajat serta sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tanda Allah sayang kita. Perbuatan amalan-amalan seperti ini. Dan yang keempat ialah Allah sayang kita jika kita sentiasa beristighfar. Terutama orang muda ni. Orang muda-muda. Allah sayang kepada orang muda yang sentiasa beristighfar.
Wah, yang tua tu biasalah. Dah tua tak istighfar lagi, nak ke mana lagi kan? Yang muda ni, 20-an, 30-an, belasan tahun. Astagfirullah, nak adik, astagfirullah, nak adik. Dia ni adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Puan Noliza muda lagi. Sentiasa beristighfar. Itulah ciri-ciri orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 peringkat. Jadi orang yang Allah sayang ini semua golongan. Bukan kata aku ni miskin, Allah tak sayang aku. Tidak. Tidak. Ataupun aku kaya, Allah sayang aku. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Juri Pro. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, maknanya orang kaya kalau dia tawaduk, dia tidak ego, tidak sombong, baik seperti dulu, bahkan lebih pemurah, lebih penyayang, harta yang diberi terus keluar zakat, terus diinfak, maka dia orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah jamaah barakah. Amin. Amin. Tik Haji, saya dah tua tahun 72. Tidak 72. Muda lagi 72. Dia orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kaya disayangi oleh Allah kerana dia tawaduk. Sebab tu orang kaya ni kalau dia mudah sombong, itu ujian dia. Sebab itulah orang kaya ni ramai dalam neraka. Kena ingat, suka-sukalah. Tapi ramai dalam neraka. Tapi kalau dia tawaduk, maka dia disayangi oleh Allah SWT. Dia untung. Kaya di dunia dan syurga di akhirat. Orang kaya, untung. Tapi orang miskin, susah di dunia, tapi syurga di akhirat. Macam mana? Di antaranya, dia sanggup bersedekah. Walaupun sedikit. Pahala sedekah. Dan ada ulama kata, kalau tak ada wang sungguh, kau zikirlah. Zikir itu sebagai sedekah. Zikir sebagai sedekah. Jadi adilnya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan syurga untuk hambanya adalah kepada semua orang. Kepada semua orang. Tapi cara nak masuk syurga itu berbeza-beza. Mungkin bagi orang kaya yang tawaduk, dia banyak bersedekah, banyak zuhud, dan juga banyak menginfak, maka dia peluang masuk syurga. Bagi orang miskin, dia banyak berzikir, banyak bersedekah berdasar kepada dia mampu, dia juga masuk syurga. Dan bagi orang yang kuat beribadat, kurang tidur, di dunia memang dia tak cukup tidur, selalu mengantuk, maka dia akan diberi ganjaran syurga apabila dia banyak buat tahajud. Dia tahu Haji, nanti terlepas ni tinggal tengah rancak ni. InsyaAllah. Itu juga terlepas. Dan kita mengorbankan masa tidur kita. Dalam keadaan orang lain tidur, kita bangun tahajud. Dan senyap sunyi masa tu. Yang dengar kalau di kampung ni kan, cengkirik lah. Suara tu lah, suara ni macam-macam kan. Kalau hujan, suara hujan lah. Itulah. Tapi kita bermunajat kepada Allah SWT. Orang yang tahajud, tidak ada yang diminta tidak ditunaikan oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Dan ialah orang yang disayangi oleh Allah, orang muda terutamanya, sentiasa beristighfar. Juri, sentiasa beristighfar, maka Allah sayang. Kalau dah tua tu, beristighfar juga tu biasa. Kalau tak istighfar lagi, habislah. Itu biasa. Okey, sebelum kita sambung lagi mengenai jangan kedekut ni, iaitu kita baca surah Al-Fatihah, doa Al-Fatihah dulu. Baca surah Al-Fatihah dan kita kena niat. Niat Al-Fatihah ni, kita niat semoga pahala Al-Fatihah ini akan disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat baginda yang kita kasihi dan sayangi, kepada kedua ibu bapa kita, sahabat, isteri atau suami, anak-anak, keluarga, rakan-rakan di Quote of the Day bersama dengan Atuk, yang mendengar, yang menaik, yang menulis, yang pernah masuk, whatever lah, yang pernah kenal kita semua antara satu sama lain. Semoga menerima pahala Al-Fatihah yang hebat ini, satu-satunya surah yang wajib dibaca dalam solat. Dan kita berharap pahala ini akan disampaikan kepada semua, sama ada yang masih hidup dan telah mati, muslimin muslimat yang masih hidup juga dan telah mati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kenapa Atuk ulang 3 kali? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini dah 2 ayat yang begitu power sekali fungsinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, padamulah kami sembah dan padamulah kami mohon pertolongan. Tidak ada benda lain lagi. Padamu kami sembah, kami pertolongan. Pertolongan semanja kita nak. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah satu kalimah yang begitu luas. Sehingga jalan inilah akan menemukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting 2 ayat ini. 2 ayat ini adalah ayat doa yang paling penting sekali. Dan inilah doa yang pertama yang diajar oleh Allah kepada hamba-Nya. Doa ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang paling besar sekali. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Itu yang kita mohon dengan Allah SWT. Ya, Marlboro. Salam Tok. Semua amalan Tok. Pesan dah buat. Amin. Cantik. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya Allah, kekalkan prestasi, amalan. Rakan-rakan anak cucu Tok. Marlboro. Amin. Amin. Okey. Kedekut. Jangan amalkan sikap kedekut. Kenapa kita rasa kedekut? Perasaan kedekut ini hadir apabila kita merasai bahawa sesuatu itu hak kita. Hak kita. Hak aku. Hak aku. Hak kita. Kita tidak rasa bahawasanya rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberi oleh Allah SWT. Satu. Yang kedua, apabila kita dapat, kita rasa asyik usaha aku. Aku usaha kuat. Tak tidur malam tahu. Nak niaga ni. Aku dapat. Kau senang-senang je nak minta. Itu 2. Dua-dua ni silap besar. Silap besar. Dan yang ketiga, kita rasa bahawasanya apa yang kita dapat ini adalah Allah sayang kita. Allah sayang kita. Tiga-tiga tak betul. Salam Tok. Alhamdulillah Tok. Sihat. Sihat Wan. Sihat. Alhamdulillah. Sesemua sikit lah. Sebab tu mula lambat dah sekarang. Tapi kadang-kadang tak ada juga sesemua ni. Ya Ina. Jadi, pertama sekali, jangan sekali-kali kita. Ini penting ya. Rasa kedekut. Bila mana kita rasa tak cukup. Rasa tak cukup. Rasa cukup pun kedekut juga. Kedekut juga. Jangan sekali-kali kita merasai bahawa apa yang ada, keuangan ke, ilmu ke, pengalaman ke, yang kita rasa itu hak kita. Jangan. Itu satu kelakuan besar. Itu adalah hak Allah yang Allah simpan kepada kita. Transit saja. Transit saja. Kalau wang tu transit untuk sampai kepada orang lain. Yang hak kita, kita makan. Jadi najis, kita pakai. Jadi kain buruk. Yang kita sedekah, itu yang jadi hak kita. Hak kita. Ilmu begitu juga. Yang ada sedikit, kita sampaikan, diamalkan. Alhamdulillah. Kalau kau ada banyak pun tak guna. Sebab umpama pokok yang tidak berbuah. Tidak berbuah. Ini yang penting. Sedekah dengan ikhlas. Betul. Maaf. Siap rezeki, kita ada rezeki orang lain sama dengan jangan kedekut dengan. Betul lah, benar sekali. Kita kena faham menghayati rezeki daripada Allah. Bila rezeki daripada Allah dan Allah itu transit saja. Engkau jadi kaya kerana kau dipilih oleh Allah. Engkau jadi kaya kerana kau dipilih oleh Allah. Kau jadi ketua pengarah kerana kau dipilih oleh Allah. Tetapi dalam engkau menerima nikmat daripada Allah itu, kau kena kongsi-kongsikan dengan adil. Dengan adil. Itu yang penting. Betul juga tu. Betul juga. Jadi maknanya apabila kita ada lebihan sedikit keuangan kita, berarti Allah transit duit itu kepada kita. Rezeki ditransit. Kau jangan lupalah kepada orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan. Kau kena sebarkan. Dan yang paling penting sekali, yang diperlukan ialah fisabilillah. Menderma kepada masjid, menderma kepada sekolah tahfiz, menderma, ini semua fisabilillah. Iaitu jalan-jalan untuk membina agama Allah. Itu penting. Itu penting. Bayangkan kita menyumbang sedikit untuk masjid. Baiki tangga pun tak apa dah. Cuci masjid pun tak apa dah. Sebab itu adalah sebahagian transit. Transit yang Allah beri. Jadi dari segi itu transit. Begitu juga bagi orang yang ada ilmu. Tak kira dalam bidang apa pun ilmu. Doktor ke, arkitek ke, memasak ke, apa ke. Dia kena share dengan orang lain. Sebab ilmu itu hanya transit saja. Kalau dia dah meninggal, dah habis dah. Tak ada apa lagi yang nak sampaikan. Sama juga wang berjuta. Kalau dia kaya pun, kalau dia sudah meninggal, wang tu bukan milik dia lagi. Bukan.
Semuanya jadi peninggalan. Peninggalan. Noliza, Tok Haji, doakan saya sihat. Saya jatuh depan bilik air. Tulang siku bermasalah. Allahu Akbar. Hati-hati. Hati-hati. Sebelum masuk bilik air, baca bismillah. Allah nak uji. Sabar. Sabarlah Noliza. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Noliza Bakri, insyaAllah sihat tu. Sehat. Betul tu. Jadi jangan kedekut. Nak murah rezeki, jangan kedekut dan berkira dengan anak-anak. Tapi jangan over. Jangan pula jadi anak yang manja. Kena ada pula dalam istilah dalam pendidikan. Kena ambil kira. Rezeki akan melimpah luas jika dibahagi-bahagi. Ilmu akan bertambah jika dikongsi-kongsi. Kasih sayang akan bercambah jika sentiasa diberi-beri. Diberi-beri. Ni nak beri kasih sayang pun kedekut. Kedekut. Biasalah kedekut kan. Kedekut. Jadi kedekut ini boleh melibatkan kita bertentangan dengan apa yang Allah suruh. Allah kata sedekah. Sedekah tu orang pemurah. Tetapi kita kedekut. Kedekut. Kedekut ni biasanya orang yang kaya. Tapi orang miskin pun kedekut juga. Aku ada RM10. Dia datang dan minta. Ini kita kena ambil iktibar daripada ahli-ahli syurga. Orang yang dijamin syurga. Tengok Sayyidina Ali. Masa duduk makan. Tengah nak makan ni. Tengah nak makan roti ni. Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husin. Tiba-tiba ada musafir datang ketuk pintu. Assalamualaikum. Ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Buka pintu tengok. Saya dah 3 hari tak makan. Sayyidina Ali ambil makanan tu bagi kat dia orang. Sampai tak makan. Sampai tahap tu. Itulah contoh ahli syurga. Kita boleh buat macam tu. Kita kalau tengah makan, pantang orang datang minta sedekah, marah. Kau tak tahu ke aku tengah makan ni? Kan? Marah. Jangan marah. Orang datang minta sedekah. Orang bawa rezeki tu. Rezeki. Paling kurang pahala dia bawa. Naina. Assalamualaikum Tok Mat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Apa khabar? Jangan main, jangan ni. Begitu juga. Bukan sahaja manusia yang datang minta RM1, RM2. Kadang-kadang kucing datang. Kucing tua. Lapar dia. Bagi makan. Jangan sepak dia. Jangan. Kalau boleh beli 1 bungkus. Letak separuh. Letak di bawah. Jauh-jauh sikit daripada kedai lah. Marah kedai. Ya, Madam Firkam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singgah-singgah aja. Terima kasih kerana sudi singgah. Di sini. Aina, nak tanya. Salah tak saya bawa mak jalan makan dan beli baju? Mak guna duit mak dalam bank. Tapi sekarang adik-beradik saya makan, mak guna. Tak salah. Itu mak guna duit mak. Tak ada masalah lah. Dia nak guna duit dia kan. Itu mak masih ada. Adik-beradik tahu pasal duit dalam bank mak. Saya dah minta izin mak pasal duit mak. Dia minta izin. Dia kena bagi tahu lah jumlah yang ambil tu. Jumlah yang ambil mak kadang-kadang mak beri. Kadang-kadang tak apa. Kalau mak dah benarkan. Kalau tak benarkan tak boleh lah. Tanpa pengetahuan mak. Itu kena bagi tahu. Biasalah tu. Kena bagi tahu. Adik-beradik kan dia sensitif. Sensitif. Jadi kalau kita kata mak, mak setuju bagi RM100 untuk pergi shopping ke apa ke. Tak apalah. Kena jelas lah. Kena jelas. Jadi kalau bawa mak jalan-jalan sekali, lagilah clear kan. Lagi clear. Tidak akan miskin orang yang membelanjakan hartanya untuk menyenangkan orang ibu bapanya. Jadi lebih baik sebenarnya kita belanja duit kita ni. Naina. Belanja duit kita. Tidak akan miskin. Walaupun kita tak belanja duit, kita bagi. Ataupun kursi-kursi dengan mak. Mak bayar sikit, kita bayar sikit. Macam itulah. InsyaAllah murah rezeki. Setiap rezeki bagi kepada mak bapak ini, ialah mengikut suap tau. Berapa suap. Berapa suap. Itu besarnya. Kalau makanlah, kita belanja makan mak atau bapak. Dia mengikut suap. Berapa suap. Pahala dikira mengikut suap. 1 suap, 2 suap, 3 suap. Banyak pahala bro. Banyak. Bukan sekali belanja macam tu dah. Kiraan pahala mengikut suap. Macamlah kita baca Al-Quran. Al-Quran ini kira pahala mengikut huruf. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Macam huruf Alif, Lam, Mim. 3 huruf. Bukan 3 pahala. 30 pahala. Itu baru Alif, Lam, Mim. Bayangkan you baca Bismillahirrahmanirrahim.
17 huruf. 170 pahala. Itu. Begitu juga kita bersedekah. Bersedekah kepada keluarga apa? Mengikut suat. Atau kepada siapa pun. Sebab itulah apabila sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling baik? Ialah memberi makan kepada orang lain. Beri makan. Sama lah macam kamu dia buat, dia tinggal duit di kedai-kedai, dia bagi tahu kat kedai kalau RM50, kalau contoh RM50, kalau ada orang yang miskin datang, dia beli roti canai, bagi dia free satu. Datang orang lain free satu. Kalau RM1.50 satu kan, RM50, dah boleh dah 30 biji, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Jadi dia makan tu, suap tu, roti canai tu berapa suap dia makan. Bukan kira berapa biji, berapa suap dia makan tu, itulah pahala yang dapat. Besarnya. Besarnya pahala kita dapat memberi makan orang lain. Memberi makan ni besar. Makan ni besar. Ya, asyik pergi umrah je banyak kali. Ya Wan, bagilah rezeki pada orang lain yang keinginan menunaikan umrah. Kau guana tu, benar sekali. Haji ni sekali je. Umrah bolehlah buat berkali-kali mengikut kemampuan. Rasulullah buat sekali je. Sekali je. Tapi ramai ulama' berpendapat bagi orang yang mampu dan sudah pun pergi haji berkali-kali, umrah berkali-kali, maka duit tambang sebanyak itu lebih afdal. Lebih besar pahalanya jika disedekah atau infak fi sabilillah, di jalan agama Allah. Itu ulama' ramai berpendapat demikian rupa. Adakah selawat dia? Ya Fatimah, adakah selawat saja dosa kita diampun seperti istighfar? Selawat ni ialah mendekatkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat. Dan setengah ulama kata selawat juga akan dikabul. Tapi istighfar itu adalah jelas. Istighfar, astaghfirullahalazim, istighfar. Selawat ini adalah kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sentiasa berselawat ialah orang yang berada paling rapat dengan Rasulullah. Rasulullah kenal dia. Dan ada satu kisah seorang hamba Allah apabila sedang ditarik oleh malaikat masuk dalam neraka, tiba-tiba Rasulullah kata tunggu dulu, jangan tarik dia ke dalam neraka. Sebab masa ditimbang itu dosa lebih berat daripada pahala. Maka malaikat ambil balik timbang. Rasulullah kata you timbang semula. Masa dia timbang semula itu, Rasulullah ambil tangan dia. Tangan dia letak di sebelah pahala. Tak lepas pahala terus. Pahala lebih berat daripada dosa. Maka dia terlepas daripada api neraka. Maka si fulan ini ditanya, ya Rasulullah, apa yang ada dalam tangan kamu? Ialah selawat kamu. Selawat kamu kepadaku. Maka aku simpan dan aku letak untuk hari kiamat. Jadi benarlah Fatimah kata, selawat itu juga akan memberi syafaat kepada kita dan beri manfaat kepada kita di pada mahsyar nanti. Jadi orang tu, si fulan tu masuk syurga dengan Allah menggempalkan pahala. Selawat itu dia simpan. Hebat. Sebab itu apabila sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, hari ini 1/3 daripada amalanku aku berselawat kepadamu. Rasulullah kata bagus. Tapi kalau lebih banyak lagi bagus. Hari Jumaat tu utamanya. Ya Rabli, Assalamualaikum. Assalam li. Kemudian salam Jumaat. Ya, salam Jumaat. Jangan lupa pergi Jumaat. Kemudian esokkan hari sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, hari ini aku berselawat kepadamu separuh daripada ibadatku. Separuh ibadat aku berselawat kepadamu. Zikir apa semua aku berselawat separuh. Berselawat kepadamu. Rasulullah kata bagus separuh. Tapi kalau lebih banyak lagi bagus. Hari ketiga dia pergi lagi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini aku berselawat 2/3 daripada semua ibadatku. Rasulullah kata bagus. Bagus. Tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Maknanya setiap hari kalau kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memadai. Memadai tanpa berzikir atau buat amalan-amalan lain. Tapi kita tidaklah begitu kan. Berselawat juga, selawat 1000 kali satu hari. Ada sebab dalam selawat itu sudah ada nama Allah. Sudah nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala, dan satu-satunya zikir, satu-satunya ibadah yang Allah sambut ialah selawat. Yang lain Allah tak sambut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tak sambut. Subhanallah, 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 tak sambut. Alhamdulillah, alhamdulillah, ilah, tak sambut. Allahu akbar, Allahu akbar, tak sambut. Tapi apabila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan sambut Allahumma salli ala.
Dan 10 kali ganjaran kepada kita. 10 kali Allah selawat kepada kita. Mohon kesejahteraan kepada kita. 10 kali. Itu sedikit perkongsian hari ini. Quote of the day kita hari ini, jangan kedekut. Jangan kedekut ini bukan sahaja kewangan, bukan sahaja harta, ilmu, tetapi juga jangan kedekut dengan waktu. Mencari pahala lebih mudah dari membuat dosa. Mencari pahala lebih mudah dari membuat dosa. Benarlah sekali. Tapi ramai juga orang buat dosa, payah-payah pun. Kita jangan kedekut dengan waktu. Allah dah bagi kita 24 jam. Kedekut kita, aku tak boleh, aku kena tidur 8 jam. Kedekutnya kita dengan Allah. Kedekutnya kita. Aku kena buat tu, aku nak buat ni, aku nak. Jadi dah atur dah. Yang tak solat tu di mana? Yang tak zikir di mana? Ini yang jadi persoalan. Jadi persoalan. Jangan kedekut dengan waktu. Waktu tidur, korbankan. Waktu siang makan, korbankan. Di malam hari, kita korbankan tahajud. Orang lain sedang tidur. Sedang tidur, kita tahajud. Korbankan. Memang mengantuk, memang. Tetapi lama-kelamaan sudah jadi biasa. Boleh tahan. Siang hari, puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis, orang lain makan, kita puasa. Allahu Akbar. Tahu tak berapa besar pahala puasa? Dalam banyak-banyak ibadah, satu-satunya ibadah yang Allah tidak nyatakan berapa besar pahalanya ialah ibadah puasa. Sebab Allah kata, engkau berpuasa untukku, bukan untukmu. Memanglah kita lapar kan? Kita puasa kerana engkau tauhid kepadaku, kau berpuasa. Aku akan menentukan berapa besar pahala di akhirat nanti. Rugi orang tak puasa. Nanti terkejut. Daripada masa nanti tengok orang puasa dapat pahala bergunung-gunung. Wow. Rugi orang tak puasa Isnin Khamis. Puasa bulan Ramadan tu biasa. Kalau kau tak buat, berdosa. Berdosa. Tapi kalau puasa sunat itu, yang istimewa lagi. Mati itu pasti. Fira. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berbagi-bagilah rezeki bersama orang lain. Atuk doakan Fira. Ya, kenapa Fira? Selalu doakan, hibur-hibur semua, tabaskan hati, menerima dugaan. Jadi kedekut, jangan kedekut. Kedekut ni bukan jangan kedekut harta. Fira, sentiasa bersedekah walaupun RM1 every day. Every day Fira, dan doakan sedekah ini untuk apa? Doakan Allahu Akbar. Semoga apa saja masalah boleh diselesaikan. Boleh selesaikan. Tak cukup kuat tu, sedekah. Ya Allah, aku tak cukup kuat, ya Allah, sedekah. Sedekah. Ya Allah, aku tak cukup kuat, ya Allah, sedekah. Bagi kepada budak-budak kecil, bagi kepada orang yang gelandangan, bagi gelandangan, bagi nasi pun tak apa, bagi cash pun tak apa. Buat. Buat, insya-Allah akan dapat recover. Akan dapat insya-Allah. Semuanya kecil sangat ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat dunia boleh. Takkanlah kita ni dah setakat nak membantu kita, insya-Allah boleh. Tapi Allah uji. Selagi kita uji, dia akan dapat pahala. Makin banyak ujian, semakin banyak pahala. Ujian ni dia bersiri. Hidup kita ini ujian kita bersiri. Ada orang diuji dengan cara kekayaan. Kekayaan makin banyak diuji. Adakah engkau bersedekah ataupun tidak? Diuji. Ada orang sihat diuji dengan sakit, diuji. Ada orang miskin diuji dengan kemiskinan, diuji. Bagi orang yang sabar dan redha, terus dapat pahala. Terus dapat pahala. Itu yang penting. Jadi kita jangan kedekut. Jangan kedekut dengan tenaga kita. Tenaga yang sihat. Jangan kedekut nak membantu orang. Jangan kedekut suami nak membantu isteri dapur. Jangan kedekut. Makin lebat hujan tu, boleh tahan. Boleh tahan. Hujan Noliza, yalah. Suami masa sihat, nak potong ayam, kesian isteri dia potong ayam tak boleh. Suami kena potong. Potong, jangan kedekut tenaga. Jangan kedekut, kena tolong. Kena tolong. Suami kena tolong. Tolong anak-anak. Tolong bantu yang lemah. Sebab itu jagaan. Jagaan kita. Sebab suami bertanggungjawab. Pastikan dirimu dan ahli keluargamu terhindar daripada neraka. Api neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Ya, Fira, ingat tu. Setiap kali bersedekah, niat untuk apa? Semoga Allah ringankan ujian. Semoga Allah perluaskan rezeki. Itulah, buat sekadar yang mampu. Sekadar yang mampu, sekadar yang boleh. Very strong. Very strong. Kalau ada duit, jangan berkira dengan keluarga, kawan-kawan, orang susah. Sebab dalam rezeki kita ada rezeki orang lain.
Hujan lebat. Putri, insya-Allah, amin. Amin. Jangan kedekut ini melibatkan banyak perkara. Jangan kedekut nak berkongsi happy. Itu juga penting. Ada orang tak nak kongsi happy dalam family dengan kawan-kawan. Bagaimana nak happy kawan-kawan? So kena niat setiap kali bersedekah ya tu. Kena niat. The purpose you sedekah. Memang niat lillahi ta'ala. Aku sedekah ya Allah. Berkat sedekah ini semoga ringankanlah ujianmu. Macam tu. Life limited for 10 minutes. Consumer tobacco could influence minor. We have limited the ability for the other to find your life for 10 minutes. Ada keluar notif live limited 10 minutes pula. Yang macam TikTok. TikTok. Baik tu, terima kasih. Ya, lepas sedekah dulu baru kita niat, boleh tak? Boleh. Atau lama baru niat sebab terlupa tok niat. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ibadat sedekah ni boleh. Boleh. Tapi yang sebolehnya niat ni semasa kita buat. Itu kita niat semasa kita buat. Allah tahu apa untuk yang kita buat. Okey. Tajuk kita hari ini, nak murah rezeki jangan kedekut dalam bersedekah. Tapi jangan niat pula aku bersedekah supaya dapat duit banyak. Tak boleh. Tak boleh. Jangan berkira dengan kawan-kawan dan ibu bapa. Yang paling penting dengan family sendiri. Selalu memberi itu punca rezeki makin bertambah. Okey. Pasal sedekah punca rezeki ni ramai orang silap. Dia sedekah duit, dia ingat rezeki duit juga datang. Jangan. Jangan sempitkan sesuatu itu. Suara tak ada keluar tu. Ada call masuk. Call yang penting. Line tak okey. Dia orang call lah tu. Betul. Ada orang call. Tahu pun. Kalau call biasa tu tak angkat. Tu call yang paling penting sekali. Soal bisnes sikit. Bisnes tu insyaAllah. Semoga dipermudahkan. Okey. Kedekut. Bila kita bersedekah, wang, kita jangan harapkan rezeki tu wang juga. Itu seolah-olah rezeki kita ni wang je. Jangan sempitkan pemberian Allah kepada kita. Rezeki itu mungkin dari segi kesihatan. Mungkin dari segi happiness. Fira. Bila kita sedekah tu mungkin happiness. Atau mungkin dari segi hilang penyakit. Atau mungkin dari segi kita dapat kawan yang baik. Mungkin dari segi lah tadi. Ya, alhamdulillah rakyat Malaysia suka berkongsi rezeki. Amin. Terima kasih, terima kasih banyak. Okey, satu lagi ya. Ni ramai ustaz-ustaz pun dia selalu mengingatkan kita, bila kita bersedekah, jangan kita sebab ada orang kalau nak bisnes kau maju kau banyakkan bersedekah.
Tak boleh lah, tak boleh. Ramai ustaz tidak galakkanlah. Sebab menyempitkan rezeki yang kau nak dapat. Kadang-kadang bukan wang yang kau perlukan ataupun bukan wang yang penting, kesihatan yang penting. Ada masalah teknikal ke tu? Tak ada. Ada kau masuk. Kau yang penting. Tak apalah, atuk dah ni dah. Jadi itu Jadi semasa kita sedekah, kita memohon rezeki daripada Allah. Rezeki itu mungkin sehat, mungkin happiness. Mungkin rezeki itu datang melalui untuk anak kita, untuk isteri kita sehat, ataupun mengenai kejayaan anak kita, kejayaan temuduga. Itu semua rezeki. Ataupun sihat ibu bapa kita. Sihat ibu bapa kita juga itu rezeki. Jadi jangan apabila kita bersedekah, jangan sempitkan. Aku sedekah ni agar aku dapat duit balik. Tak boleh. Ataupun ramai orang yang motivator ni. Orang yang seperti atuk ni setengah-setengah tu. Kau nak kaya, kau nak cepat bisnes kau maju, kau bersedekahlah. Tak boleh macam tu. Seolah-olah kau ugut Allah. Kau ugut. Ni sedekah kau nak bagi balik. Macam tu tak boleh. Tak boleh. Jadi kita terpulang kepada Allah SWT. Allah tahu apa yang kita perlukan, apa yang baik kepada kita. Itu penting. Kadang-kadang kita tak sedar apa yang lebih diperlukan kepada kita. Kadang-kadang kita tak sedar apa yang lebih diperlukan oleh kita. Itu penting. Zakat 2.5 benar. Jika dibayar lebih baik. Baik. Betul tak? Baik, boleh. Tapi kalau boleh 2.5 itu kalau wajib keluarkan. Kemudian nak yang lain lagi tu pergilah saluran-saluran lain. Saluran-saluran lain. Boleh, cantik sangat tu. Batuk pula dah. Jadi jangan kedekut itu adalah merangkumi banyak perkara. Tadi atuk dah sebut jangan kedekut waktu. Allah dah bagi dah 24 jam, jangan kedekut untuk membuat amal ibadah. Jangan kedekut waktu malam. Ada 10 jam waktu malam. Kau jangan kedekut. Sebab solat 2/3 malam itu adalah solat tahajud. Jadi kau jangan kedekut nak menggunakan waktu malam. Begitu juga waktu siang sekarang ini. Siapa yang belum buat duha, ada lagi masa lebih kurang 40 minit. Maka disarankan supaya guna waktu pagi ini, sedikit waktu pagi untuk solat sunat duha. InsyaAllah. Supaya kita jadi apabila sebut kedekut itu jangan terlintas duit saja. Banyak benda. Dari segi ilmu, dari segi pertolongan kita kepada orang lain. Itu kita jaga kedekut. Ataupun paling kurang buang sampah tepi jalan. Jangan kedekut nak ambil sampah buang ke tepi ataupun kayu ke apa ke tepi jalan yang boleh membahayakan orang lain. Kita terus ambil. Buat macam tu. Lantak memo tu. Lantak memo. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Kita sambung lagi besok. Semoga tazkirah hari ini akan memberi sedikit sebanyak panduan dan gambaran kita. Atuk nak ulang, ada 4 perkara yang di awal tadi mungkin ramai yang belum mendengar atau tak sempat dengar. Pertama sekali, bagaimana nak Allah sayang kita. Bagaimana? Kita berada dalam golongan mana? Kalau kita berada dalam golongan orang yang miskin, golongan miskin, bagaimana nak Allah sayang kita? Iaitu orang yang tak ada duit ni lah, kalau dia bersedekah walaupun sedikit, Allah sayang dia. Allah sayang. Jadi berusahalah, walaupun sedikit, walaupun 50 sen. Berusahalah. Sebab nilai orang miskin yang bersedekah tinggi berbanding dengan nilai orang kaya yang bersedekah. Habis itu orang kaya macam mana tu? Okey, orang kaya pula akan disayangi oleh Allah setelah dia tawaduk. Semakin kaya, semakin menunduk. Semakin banyak dia infak kepada jalan Allah. Dia, orang yang tawaduk, orang kaya tawaduk, berpakat besar yang tawaduk, dia disayangi oleh Allah. Dan bagi orang awam, orang umum, kaya tidak, miskin tidak, apa tidak, tapi sentiasa solat tahajud. Ini juga orang yang disayangi oleh Allah. Dan yang keempat ialah orang muda yang sentiasa istighfar. Orang tua tu pun okeylah. Orang muda seperti juri ni sentiasa beristighfar, dia disayangi oleh Allah SWT. Bayangkan umur belasan tahun sudah beristighfar. Astagfirullah. Hebat dia. Jadi 4 golongan ni anda berada di mana? Pilihlah. Jadi semuanya kita terdiri pada hamba yang disayangi oleh Allah SWT. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita tak ingat Allah, Allah tak ingat kita. Allah tidak menyayangi kita, kita menyayangi kita sendiri. Itulah jadi cukuplah untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad.